zip mulut takut nak berkata, siapa nak jaga umat Islam, tuan-tuan. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah Ta'ala. Malam ni kita tengok Syiah. Syiah ini tuan-tuan dan puan-puan, punca sebenarnya timbul daripada masalah pemerintahan juga. Politik. Masalah apa? Politik juga, pemerintahan. Iaitu taksubnya mereka ini dengan anggapan Ali itu sebagai orang yang lebih berhak untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya tuan-tuan. Tapi sebenarnya pada masa Nabi wafat, tak ada pun isu ini timbul. Tapi isu ini dimainkan balik atas dasar iri hati, dendam dan sebagainya, sampai timbulnya fuak Syiah. Kita tengok zaman Abu Bakar, zaman Umar tak ada masalah pun. Berapa lama Nabi wafat tak timbul isu sebenarnya. Ali masa tu hidup pun tak ada kecoh pun. Tapi bila datang golongan-golongan yang tertentu ni yang iri hati dan sebagainya, memain-mainkan balik isu ini, sehingga jadilah satu kuat yang kita panggil Syiah. Syiah ni apa? Menyokong, menolong, bergabung. Kalau kita nak panggil istilah hadis Syiah ni tuan-tuan, mereka yang menyokong Sayyidina Ali dan anak-anaknya, dan berpegang bahawa imam selepas wafat Rasulullah adalah khusus kepada Sayyidina Ali dan anak-anak keturunan. Syiah ni golongan yang mengatakan pemerintahan ataupun kita kata khalifah selepas wafat Rasulullah itu sebenarnya hak milik Ali. Bukan setakat itu, kalau lepas tu kalau Ali wafat pun siapa yang berhak jadi khalifah? Anak-anak Ali dan keturunannya. Orang lain tak boleh. Itu Syiah. Syiah itu dah golongan. Sebab itu orang suka dengan Syiah. Sebab Syiah ni salah satu di tuan-tuan dan perempuan, dia bawa cerita Ahlul Bait, cinta dengan keluarga Rasulullah, cinta dengan Ahlul Bait, sayangi Ahlul Bait, perjuangan untuk Ahlul Bait. Cuma mereka ni Ahlul Bait dia siapa tuan-tuan? Cuma dah baca ustaz tu kata apa Ahlul Bait, siapa Ahlul Bait tau? Ahlul Bait tu siapa keluarga Rasulullah tau? Keluarga Rasulullah tuan, siapa dia? Hasan Hussein, Ali, Fatimah, Hasan, Hussein saja. Itu je keluarga orang, keluarga Ahlul Bait orang. Lain tak masuk, Aisyah tak masuk. Aisyah semua tak masuk. Isteri Rasulullah lain semua tak masuk. Abu Bakar lagi tak masuk, lalu bapak ketua semua tak masuk. So tuan-tuan, lain semua tak masuk. Empat itu je Ahlul Bait dan keturunan orang. Anak kepada Hussein, iaitu Ali bin Zainal Abidin. Cucu pula anak kepada Ali anak kepada Hussein, Ali bin Zainal Abidin. Cucu kepada Hussein, Zaid. Dan ada nama dia kat sini, teman-teman tengok. Ada di sini, saya pergi gambar ada tuan-tuan. Keturunan orang dia yang boleh jadi pemimpin. Jadi orang suka. Bagus. Sebab apa? Pemimpin dia semua keturunan Ahlul Bait. Imamah dia mesti keturunan Rasulullah. Betul tak tuan-tuan? Baguslah. Bagus. Sebab apa? Ahlul Bait garanti pemimpinan dia berkualiti. Dia ni keturunan Rasulullah, tuan-tuan dan puan. Ya macam kita pilih pemimpin. Maknanya yang bagi sumbangan itu dia kita ambil. No kualiti. Kita punya ahli sunnah dia kata. Tengok Syiah dia pilih pemimpin macam mana. Semua keturunan Rasulullah. Bukan keturunan, tak boleh jadi pemimpin. Ini betul. Kita pilih pemimpin macam mana? Dia tanya diri kita sendiri lah tuan-tuan. Tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang bila saya baca memang saya terfikir, ini antara faktor-faktor kenapa orang tertarik dengan Syiah. Pemimpin dia letakkan mesti di kalangan ahli keluarga Rasulullah, Ahlul Bait. Dan dia orang ini sangat-sangat memperjuangkan imam. Kepimpinan ini bagi orang rukun iman itu salah satunya, itu imamah, wilayah, adanya pemerintahan Islam. Apa rukun iman orang tuan-tuan? Rukun iman orang sama dengan kita, iaitu apa dia? Semua dia buang cap juga lima syahadat dia buang. Dia ada
dia punya rukun iman dia sama, dia punya rukun Islam dia sama macam kita. Cuma dia masuk satu lagi, jadi pun 2 kalimah syahadat, dia masuk yang kelimanya wilayah. Wilayah ni maksudnya pemerintahan, mesti kena ada dalam rukun Islam. Rukun Islam tu dia masuk satu lagi, wilayah, adanya pemerintahan. Maksudnya pemerintahan ni, imamah ni, khalifah ni dalam diorang punya agama, diorang punya ikutan, dia menjadi asas ataupun dasar agama. Dalam keadaan hari ini, tuan-tuan dan perempuan, pemimpin-pemimpin Islam yang ada hari ini, tuan-tuan dan perempuan tidak mahu memperjuangkan agama. Umat Islam ditindas, dizalimi seperti di Palestin, di Suria, di lain-lain tempat, tuan-tuan dan perempuan. Kita tengok saja Amerika menindas negara-negara Islam yang lain. Tuan-tuan dan perempuan, pemerintah Islam hari ini pula banyak yang menipu, rasuah dan sebagainya, tuan-tuan dan perempuan. Jadi mereka melihat kualiti kepada pembina Syiah ini, tuan-tuan dan perempuan, sungguh takjub. Ini yang sepatutnya kita ikut. Meletakkan Ahlul Bait sebagai pemimpin. Perjuangan menegakkan pemerintahan Islam ini memang perlu, sebab sekarang ini kita perlukan pemerintahan Islam, perlukan seorang khalifah. Hari ini umat Islam perlu bangkit dengan adanya seorang khalifah. Kita pun menantikan, betul tak tuan? Saya pun menanti, tuan-tuan pun menanti, bila nak lagi seorang yang boleh memimpin kita di kalangan Ahlussunnah seperti Imam Mahdi yang akan bangkit menaikkan balik Islam yang tertindas pada hari ini. Betul tak tuan? Kita pun menanti. Kita menanti, macam orang menanti. Tapi hebat orang menjadikan imamah ini, pemerintah ini sebagai dasar. Kalau kita tidak begitu, kita Ahlussunnah ni, tuan-tuan dan perempuan, kita wajib juga mendirikan pemerintahan Islam ni. Wajib tapi tak jadi dasar, tak jadi rukun. Macam doang, macam doang tu kalau dasar, maksudnya dia jadi rukun Islam doang. Kita tahu ingkar rukun Islam ni boleh kufur, tuan-tuan, boleh kufur. Contoh, tak kata solat tak wajib, kufur lah tuan-tuan. Bermakna siapa di kalangan Syiah kata wilayah ni tak wajib, pemerintahan tak wajib, dia kufur. Tapi kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak kata wilayah ini, pemerintahan ini benda yang wajib, benda yang dasar agama. Dia wajib tapi dia bukan dasar agama. Tuan-tuan, dia wajib tapi dia bukan dasar agama. Sebab hakikatnya, tuan-tuan dan perempuan, kita perlukan pemerintahan dalam Ahlussunnah. Kita tengok apa kata Ahlussunnah tentang pemerintahan imamah ni. Imamah ni bertujuan dia untuk menjaga keperluan agama dan mencipta kedamaian hidup. Imamah diperlukan, mengikut Ahlussunnah, bagi pelaksanaan hukum hudud, mengangkat kalimah Allah, berperang dengan musuh Allah sehingga kaum muslimin bersatu dan tidak timbul kekacauan antara orang. Jadi imamah pemerintahan dalam Ahlussunnah wajib juga. Wajib, tapi bukan dasar agama. Dan yang sedih pula, mungkin di kalangan masyarakat kita hari ini yang berminat dengan agama, dia tengok golongan Ahlussunnah tak bersungguh-sungguh untuk mendirikan pemerintahan Islam kawasan Syiah. Tengok Syiah kata, ikut kami letak pemerintahan dasar agama, kami ikut. Kami ikut Ahlussunnah buat apa? Dia orang tak perjuangkan pemerintahan Islam ni. Dia orang punya duit nasi cukup, kerja ada, rumah cukup, pendidikan cukup, makan cukup. Cukup lah. Apa lagi benda Islam ni tak ada fikir. Itu dari Islam itu bagi orang. Tengok Syiah punya perjuangan. Tengok Syiah punya perjuangan. Orang yang baru nak minat Islam ni tertarik, betul lah. Cantiklah ajaran Syiah. Untuk pemerintah ni pun lalu baik pula tu tuan-tuan. Nampaklah tuan-tuan, nampaklah. Sedangkan tuan-tuan dan perempuan, kita Ahlussunnah mengatakan wajib pemerintahan Islam ni didirikan. Sebab apa? Hujah dia, sebab hujah dia Nabi SAW, tuan-tuan dan perempuan, berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk apa? Untuk apa? Untuk mendirikan sebuah negara Islam. Sebab Nabi melihat selama 13 tahun Nabi duduk di Mekah, Nabi berdakwah dalam keadaan tidak ada kuasa pemerintahan, ditindas oleh kafir Quraisy, berapa orang yang beriman? Tak boleh pergi. Tak ada kuasa dakwah, tak boleh pergi. 13 tahun berapa kerat yang